Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada terutama sekali kepada pensyarah yang kami sayangi, iaitu Sir Rafai Musli, pensyarah bagi kursus ini iaitu EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang mana tugasan ini kami diminta untuk menganalisis 2 isu semasa yang berkaitan dengan pelanggaran kod etika keguruan di Malaysia. Okey, dalam pembentangan kali ini terdapat 7 aspek utama yang akan diketengahkan. Yang pertama, saya akan memberikan serba sedikit pengenalan. Yang kedua, saya akan menyentuhkan tentang 4 elemen utama yang terdapat dalam kod etika keguruan. Yang ketiga, saya juga akan mengupas apa itu sebenarnya yang kita sebut sebagai isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran kod etika keguruan. Yang seterusnya pula adalah isu apakah yang saya telah fokuskan dalam pembentangan ini ataupun isu yang saya telah pilih sebagai pokok perbincangan dalam pembentangan kali ini. Dan yang seterusnya adalah contoh-contoh kes yang kita berikan bagi melihat bahawa isu yang disebut sebentar, isu yang saya cuba ketengahkan ini benar-benar berlaku di dalam dunia pendidikan di Malaysia. Seterusnya ialah apakah tindakan yang akan diambil kepada para guru yang ingkar bagi kod etika keguruan yang telah ditentukan oleh KPM. Dan akhir sekali, sudah pastilah saya akan menyajikan sebuah kesimpulan bagi perbincangan ini serta rujukan yang saya telah gunakan sepanjang mencari maklumat dan bahan bagi pembentangan kali ini. Okey, seterusnya kita akan tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan masuk pula ke dalam pengenalan. Dalam pengenalan ini kita akan memperlihatkan bahawa tugas utama seorang guru adalah untuk mendidik pelajarnya menjadi seorang yang lebih berilmu. Tetapi dalam proses untuk mendidik seorang pelajar, seorang guru mestilah bersikap profesional. Apakah yang dimaksudkan profesional ini dan bagaimanakah ataupun apakah ciri-ciri seorang guru yang profesional? Justru pada kali ini kita dapat melihat bahawa guru bukan sahaja berperanan untuk mendidik murid, tetapi guru adalah sebagai suri teladan kepada anak muridnya. Justru kita dapat melihat dalam slide yang saya telah sediakan ini, Mo Sun Sang pada tahun 1988 telah menyatakan bahawa seorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti pribadi seperti baik hati, pandai berjenaka, sabar, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan. Jadi, melalui semua ini kita dapat melihat bahawa seorang guru ini tidaklah hanya mendidik semata-mata tetapi mempunyai satu ciri-ciri khas yang dipanggil sebagai seorang guru yang profesional. Jadi kita akan melihat apakah yang dimaksudkan oleh profesional melalui sebuah garis panduan yang dipanggil Kod Etika Keguruan Malaysia. Oke, saksikan slide yang seterusnya. Baiklah, dalam slide yang telah disediakan, saya telah membahagikan kepada 4 cabang dalam Kod Etika Keguruan, iaitu kita akan melihat pada konsep etika itu sendiri.
Oke, secara umumnya kode etika itu berasal daripada perkataan Inggris yaitu etik. Padahal etik itu pula adalah berasal dari perkataan Greek yaitu ethos. Oke, ia membawa maksud sikap atau adat yang menentukan suatu tingkah laku sesuatu golongan. Oke, etika ialah satu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi yang meliputi segala aspek tertentu. Contoh yang dimaksudkan ialah aspek-aspek moral lah. Oke, aspek moral yang baik dan yang buruk serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Masyarakat pula menggunakan etika itu untuk menganalisis dan menentukan sama ada tingkah laku manusia telah mengikut peraturan yang ditetapkan atau sebaliknya. Itu adalah konsep etika secara ringkas. Okey, kita beralih pula kepada konsep profession. Okey, jika menurut Kamus Dewan Bahasa, profession itu bermaksud sesuatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khusus. Jadi dalam konteks ini kita mengambil contoh perundangan, perubatan dan semestinya perguruan. Okey. Berdasarkan ciri-ciri profession, kita mengambil juga memetik semula Mok Son Sang pada tahun 1996. Beliau telah mengatakan bahawa pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan yang ditetapkan, itu adalah maksud profession bagi Mok Son Sang. Okey, kita telah mendengar serba sedikit mengenai konsep etika dan juga konsep profession. Okey, dalam hal ini kita dapat melihat bahawa perlunya satu panduan bagi para guru untuk melihat sama ada benar-benarkah guru ini mengikuti etika dalam profession keguruan. Jadi dalam kod etika keguruan ini kita melihat ada satu yang telah digariskan oleh KPM sendiri yang dipanggil Tata Susila Profession Keguruan. Okey, KPM sendiri telah menyarankan semua guru-guru untuk bukan setakat menyarankan tau, tetapi guru-guru wajib untuk mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan ini, iaitu ia berbunyi sebenarnya ialah sebuah ikrar yang mana kamu boleh baca ikrar Tata Susila Profession Keguruan. Saya akan membacakan serba sedikit ikrar ini. Okey, kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu. Okey, itu yang di atas. Kita terus kod yang ada di bawah iaitu intipati yang berkait rapat dengan kod etika keguruan, iaitu dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tata susila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama, tanggungjawab kepada pelajar. Yang kedua, tanggungjawab kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Dan yang keempat, iaitu tanggungjawab kepada rakan sejawat dan profesion keguruan. Okey, serba sedikit kita telah dapat melihat bahawa kod etika keguruan ini iaitu sebuah panduan untuk guru ikut
agar tidak tersasar daripada landasan etika keguruan. Oke, apakah yang dimaksudkan oleh 4 tata susila keguruan itu? Saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Berikut dikongsikan 4 elemen utama dalam Kode Etika Keguruan Malaysia secara ringkas seperti yang saya sudah terangkan sebentar tadi, yang mana ia meliputi tanggung jawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, dan juga yang terakhir tanggung jawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Baiklah, seperti yang telah digariskan sebentar tadi, ada 4 aspek utama ataupun ciri utama yang perlu kita tekankan di dalam Kode Etika Keguruan Malaysia untuk menjadi seorang guru yang profesional, yaitu kita perlulah bertanggung jawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, serta rakan sejawat dan juga profesion keguruan. Bagaimana kita memperlihatkan tanggung jawab terhadap empat golongan ini ataupun aspek ini? Sebagai contoh, kita sebagai seorang guru, kita perlulah menjalankan tanggung jawab kita terhadap murid, seperti mengajar dengan penuh ikhlas. Apalagi kita perlulah memberikan mereka ilmu dengan penuh dedikasi. Maksudnya kita jalankan tanggung jawab kita sebagai seorang guru kepada murid dengan tulus ikhlas. Bagaimana tulus ikhlas? Kita berikan yang sebaiknya. Pada masa yang sama, kita tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam kalangan murid walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza. Jangan sesekali menjadi seorang guru yang pilih kasih. Macam itulah secara contohnya, yaitu tanggung jawab terhadap murid. Selain daripada itu, kita juga sebagai guru menjadi ibu bapa kedua kepada murid di sekolah. Jadi kita bertanggung jawab sangat besar untuk mendidik anak murid sewaktu mereka di sekolah. Selain daripada itu, kita dapat membuktikan bahwa guru mempunyai satu aura yang begitu besar ataupun tersendiri, sehingga boleh menarik murid untuk mempercayai mereka, membentuk mereka lah, walaupun masa yang diluangkan murid lebih panjang berada di rumah berbanding berada di sekolah. Tetapi oleh kerana guru yang profesional mempunyai aura dan karisma, maka secara tidak langsung murid akan menerima pengaruh yang besar daripada keterampilan seorang guru itu. Jadi sangat penting untuk kita menunjukkan tanggung jawab yang baik kepada murid kita. Oke, yang seterusnya tanggung jawab terhadap ibu bapa. Kita dapat melihat sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai hubungan yang baik terhadap ibu bapa, dan kita perlulah sering bekerja sama secara rapat dengan ibu bapa. Selain daripada itu, kita sedia maklum bahwa sebagai seorang guru kita mempunyai banyak maklumat yang berkait rapat dengan latar belakang murid, sekaligus berkait dengan ibu bapa lah. Jadi kita sebagai seorang guru perlu bersikap profesional, tidak menyebarkan sebarang maklumat sulit ibu bapa jika tidak diberikan kebenaran ataupun kepada mereka yang sewajarnya. Jangan sesekalilah seperti sekarang ni ada ibu bapa yang berkongsi luahan mengenai anak mereka. Kita tidak wajar memviralkan berupa chat ataupun apa-apa yang sewaktu dengannya. Itu adalah sebagai contoh lah tanggung jawab guru terhadap ibu bapa. Bagi tanggung jawab guru terhadap masyarakat pula adalah guru perlu menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pendidik. Dari segi aspek pemakaian, dari segi orang panggil kita punya keterampilan di tempat awam, kerana kita membawa nama, image seorang guru. Begitulah juga seterusnya dengan tanggung jawab terhadap rakan sejawat.
Kita tidak boleh menjatuhkan maruah sejawat dengan menyebarkan benda-benda yang tidak benar ataupun menimbulkan kesalahfahaman. Selain daripada itu, tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat juga adalah memberikan bimbingan kepada guru baharu ataupun guru yang lebih muda, juga perlu membantu guru yang senior dalam contohnya aspek ICT seperti itu. Bagi tanggungjawab terhadap profesion, secara umumnya kita perlu faham bahwa seorang guru sangat penting untuk menjaga image profession keguruan. Yang banyak-banyak setelah sebut tadi itulah kita kena jaga supaya image profession keguruan tidak tercalar. Macam tu. Jadi kita akan beralih kepada perbincangan yang seterusnya. Sebenarnya tadi saya sudah menerangkan serba sedikit mengenai empat tata susila yang perlu dipatuhi oleh semua guru yang profesional. Sekiranya mereka ingkar, maksudnya mereka tidak tergolong dalam golongan guru yang profesional. Jadi kita akan dapat melihat pada kupasan kali ini mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan pelanggaran 4 tata susila yang telah saya nyatakan, yaitu tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, dan yang terakhir tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan isu etika nih? Isu etika dalam profesion keguruan ini adalah apa juga bentuk persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan atau juga yang dipanggil undang-undang yang sepatutnya guru-guru perlu patuhi tetapi mereka ingkar. Antara contoh-contoh isu yang sering timbul yang dikaitkan dengan profesion keguruan adalah seperti guru mencabut kehormatan murid, bergaduh dengan murid, bergaduh dengan ibu bapa, tidak menggunakan masa dengan betul, memukul pelajar, berniaga di sekolah dan tidak masuk sekolah. Itu adalah serba sedikit contoh isu yang sering kita dengar berkaitan dengan profesion keguruan. Tetapi pada kali ini saya akan memilih 2 isu utama untuk kita kupas dengan lebih lanjut, dan saya akan memberikan contoh case daripada isu ini bagi membuktikan bahwa isu-isu ini bukanlah setakat direka tetapi benar-benar berlaku dalam dunia pendidikan di Malaysia. Memang wujud tahu guru-guru yang ingkar nih. Jadi di situ kita akan dapat melihat bahwa tidak semua guru ini bersikap profesional. Baiklah, kita teruskan lagi pembentangan ini. Pada kali ini saya akan membicarakan mengenai apakah isu yang saya telah pilih untuk saya analisis pada sesi pembentangan kali ini. 2 isu yang saya telah pilih ialah isu guru ponteng tugas dan isu gangguan seksual dalam dunia pendidikan. Kita akan apakah yang kita boleh timbulkan persoalan melalui isu-isu ini. Mungkin juga kita boleh melihat daripada isu yang pertama tadi, adakah semua guru-guru di Malaysia ini benar-benar melaksanakan tugas dengan betul ataupun sentiasa hadir tepat, mempunyai integriti untuk hadir bertugas di sekolah, terutamanya pada era pandemik COVID-19 ini. Adakah guru-guru semua betul-betul menjalankan tanggungjawab dengan berintegriti, menjalankan PDPR dengan betul? Adakah mereka berada di stesen yang telah ditetapkan?
banyak persoalan yang kita boleh timbulkan untuk kita lebih meluaskan lagi isu ini. Oke, yang kedua, melalui isu gangguan seksual, kita boleh timbulkan persoalan seperti adakah individu, terutamanya cikgu yang terlibat dalam isu ini menerima hukuman ataupun undang-undang yang dikenakan adalah sepatutnya, atau apakah langkah penyelesaian. Baiklah, kita akan meneruskan pembentangan ini dari aspek case yang berkaitan dengan isu yang kita coba ketengahkan. Oke, bagi isu yang pertama berkaitan dengan case guru ponteng tugas ataupun ponteng kerja, kita dapat melihat terdapat keratan akbar yang menyentuh mengenai tindakan yang dikenakan terhadap guru yang ponteng kerja. Tetapi dalam artikel itu telah menyentuh bahwa, artikel yang saya telah sediakan ini menyentuh bahwa guru yang tidak hadir bertugas selama sebulan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Oke, kerana guru ini dikategorikan juga sebagai penjawat awam. Selain daripada telah mencalar profesionalisme keguruan, guru sebagai yang tergolong dalam penjawat awam akan dikenakan tindakan sesuai dengan tindakan penjawat awam. Maksud saya peraturan yang dikenakan oleh penjawat awam yang ingkar. Jadi dalam hal ini kita dapat melihat isu guru ponteng kerja ini sangat berleluasa, sehingga kan artikel berkenaan isu ini telah dikeluarkan di dada akbar. Okey, apabila menyentuh mengenai isu ini, isu guru yang suka ponteng kerja ataupun tidak masuk ke kelas menyebabkan juga murid kehilangan minat. Okey, apabila murid kehilangan minat menyebabkan mereka ponteng. Maksudnya guru ponteng, murid pun ponteng. Macam tu, guru malas masuk ke kelas, tidak menjalankan tugas dengan betul, menyebabkan murid juga akan bersikap sedemikian. Bukan bapak borek anak rintik saja, tetapi guru juga menjadi acuan kepada murid yang ada di sekolah. Maksudnya kalau guru yang mengajar kita menunjukkan suri teladan yang baik, maka kita ikutlah menjadi teladan yang baik. Okey. Jadi dalam isu ini kita dapat melihat keratan akbar yang telah saya sediakan ini terang-terang menyebut mengenai tindakan yang akan dikenakan kepada guru yang ponteng kerja. Tetapi terfikirkah Anda semua bahwa adakah guru-guru ini akan diberikan peluang sekiranya mereka ponteng bersebab, atau bagaimana? Adakah mereka ini dikategorikan sebagai salah laku sekiranya mempunyai sebab yang kukuh? Tetapi apabila mereka mempunyai sebab yang kukuh, seorang guru yang profesional haruslah melakukan pelaporan secepat mungkin sebelum terlibat dengan masalah ketidakhadiran bertugas. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat baru-baru ini negara telah dilanda pandemik COVID-19 dan seluruh sistem pendidikan negara telah berubah, yang mana kita terpaksa berhadapan dengan PDPR. Dalam hal ini kita dapat melihat berapa ramaikah guru yang benar-benar berintegriti menjalankan tanggungjawab mengajar dari rumah dengan betul ataupun dengan telus. Adakah mereka menjalankan tugas dengan sempurna?
Sebagai contoh, baru-baru ini KPM telah mengarahkan semua guru-guru untuk berada di stesen bertugas masing-masing. Tetapi masih ada guru yang ingkar dengan arahan ini. Jadi ini juga termasuklah dalam case ataupun isu guru ponteng kerja. Nampak mudah, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat serius. Guru walau pada dasarnya boleh menjalankan PDPR secara online kerana tidak perlu datang ke sekolah, tetapi apabila pihak KPM telah mengarahkan guru untuk kembali ke stesen bertugas, bermaksud guru perlu berada di stesen yang telah ditetapkan. Bermaksud apabila guru ingkar sebulan beberapa bulan PDPR tapi guru berada di kediaman di kampung, berada di satu tempat yang bukan di stesen, bermaksud guru telah ingkar arahan. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi kepada isu yang kedua, yaitu isu yang berkaitan dengan isu gangguan seksual dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, isu gangguan seksual ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Dalam hal ini kita dapat melihat bahawa guru tidak terkecuali berhadapan dengan situasi atau isu gangguan seksual, sama ada sebagai pelaku ataupun sebagai mangsa. Dalam isu ini saya telah mendapatkan beberapa keratan akhbar yang memperlihatkan bahawa guru-guru ini terlibat dengan salah laku cabul, iaitu di mana guru ini telah meraba 12 orang pelajar, kononnya memeriksa jantung. Dia berlagak seperti seorang dokter dan meraba, padahal ianya dikategorikan sebagai tidak profesional. Lebih-lebih lagi guru ini adalah guru sekolah menengah. Selain daripada sebagai pelaku, dalam kalangan rakan sejawat juga guru-guru perlu ingat, benda ini tidak sahaja berlaku kepada guru dan murid, guru dan pelajar, tetapi sesama guru, rakan sejawat ataupun dalam kalangan warga sekolah, sama ada pekerjaan, pembersihan ataupun sesiapa yang berkaitan. Tapi dalam kes yang kedua ini kita dapat melihat bahawa guru wanita trauma dicabul oleh guru lelaki yang ada di sekolahnya. Kita boleh melayari mengenai isu inilah di internet. Isu-isu ini memperlihatkan bahawa isu gangguan seksual merupakan satu isu yang sangat-sangatlah penting untuk kita telusuri sebagai salah satu kes ataupun isu salah laku kod etika keguruan. Baiklah, seperti yang kita sudah bincangkan sebentar tadi, beberapa kes yang berkenaan dengan isu etika keguruan. Jadi kita dapat melihat bahawa terdapatnya undang-undang atau juga dipanggil hukuman ataupun peraturan yang dikenakan kepada guru yang ingkar bagi kod etika keguruan. Secara umumnya guru mesti patuh akan peraturan dalam aspek kelakuan dan tata tertib seperti yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 pindaan 2002. Ini kita berbicara mengenai undang-undang ya. Tata kelakuan Code of Conduct bagi anggota perkhidmatan awam adalah seperti diperuntukkan di bawah Akta 4. Antara peraturan tersebut adalah Peraturan 4 dalam kurungan 1, guru ditegah membocorkan rahsia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Peraturan 4
dalam kurungan 2 tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan pribadi menggunakan pengaruh mencemarkan image. Oke, ini kita boleh lihat berkait rapat dengan case yang pertama, yang mana kebanyakan isu guru sekarang yang berhadapan dengan PDPR tidak hadir di stesen bertugas. Dan setelah sekian lama sebenarnya artikel ini yang berkaitan dengan guru ponteng selama sebulan boleh diberhentikan kerja. Kita memandang perkara ini dengan ringan, tetapi sebenarnya adalah suatu yang sangat mustahak. Guru-guru mesti kembali ke stesen kerana ia boleh dikira sebagai salah laku. Okey. Baiklah, kita teruskan pula peraturan 4A, iaitu mengenai gangguan seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual kepada orang lain. Peraturan 5, pekerjaan luar tidak boleh terlibat dengan urusan kerja luar tanpa kebenaran ketua jabatan. Peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud pegawai tidak hadir dalam tempoh masa sepatutnya bagi tugas rasmi. Dan semua kesalahan itu hukuman yang boleh dikenakan kepada jenis pelanggaran tata kelakuan penjawat awam antaranya ialah tindakan tata tertib seperti pemarahan buang kerja, denda, turun pangkat, tangguh pergerakan gaji dan lucut hak emolumen. Okay, semua ini kita dapat melihat ia berkait rapat dengan isu yang kita telah ketengahkan tadi. Bermaksud ada telah dinyatakan hukuman bagi salah laku ataupun pelanggaran kod etika yang dinyatakan. Walaupun pelanggaran kod etika yang disebut sebentar tadi untuk kes 1 dan kes 2 adalah dalam arena pendidikan, tetapi memandangkan guru merupakan tergolong dalam penjawat awam, maka guru tertakluk dengan undang-undang penjawat awam, okey, seperti dibuang kerja tu semua. Jadi guru-guru perlulah sentiasa bersikap profesional dan janganlah melakukan sebarang tindakan yang tidak baik. Baiklah, secara kesimpulannya kita dapat menyimpulkan bahwa etika profesion keguruan adalah sangat penting untuk menjadi panduan kepada semua guru dalam menjalankan tugas masing-masing. Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan kelakuan dan tata tertib 1993 yang telah pun dibuat pindaan pada tahun 2002 bagi menjaga nama baik profesion serta perkhidmatan awam. Okey, kefahaman seorang guru tentang kepentingan akta ini adalah amat mustahak ketika menjalankan tugas sebagai seorang pendidik supaya selari dengan hasrat, visi, misi Kementerian Pendidikan dan kerajaan amnya. Kesantunan dan kepedulian adalah ciri-ciri guru yang baik. Malah ini adalah yang terkandung dalam etika guru lah. Guru perlu menunjukkan darjah profesionalisme yang tinggi di samping sentiasa bertindak dan berkelakuan seperti mana yang dikehendaki oleh segala peraturan kelakuan dan tata tertib yang termaktub di dalam perintah am. Jadi secara umumnya undang-undang sebenarnya bersifat menyokong ataupun neutral terhadap kod etika profesional dan piawaian tertentu. Kod etika sebenarnya tidak bertujuan untuk menggantikan undang-undang, tetapi lebih kepada menjelaskan undang-undang dan dasar yang sedia ada. Maksudnya kod etika yang diberikan oleh KPM selari dengan kod etika penjawat awam, okey, undang-undang penjawat awam. Namun begitu sehingga hari ini kita masih lagi mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Dari segi tindakan atau hukuman terhadap pelajar yang melampau maupun salah laku guru sendiri yang mencalar kewibawaan profesion keguruan. Maksudnya kita perlu menjaga nama baik profesion keguruan inilah. Kekurangan pengetahuan atau salah faham mengenai tanggungjawab etika bukan alasan pembelaan bagi suatu tuduhan tingkah laku yang tidak beretika. Okey, menyelesaikan masalah memerlukan pemikiran, pengetahuan,
perasaan dan mungkin juga memerlukan dorongan untuk membuat sesuatu keputusan yang tepat. Oke, penyelesaian etika boleh dikatakan sebagai penyelesaian masalah secara umum, dan ianya sebenarnya merupakan satu proses di mana guru boleh menjadi lebih berkemahiran dalam menghadapi suatu isu. Oke, jadi kepada guru yang melanggar etika terdapat hukuman, seperti dilucutkan jawatannya. Ini dapat memberikan pengajaran kepada guru-guru yang lain supaya tidak melakukan perkara yang tidak bermoral. Bermaksud pihak yang berwajib perlu lebih tegas kepada guru-guru, tidak terkecuali. Guru-guru tidak terkecuali daripada undang-undang. Perlu telus undang-undang selari dengan kod etika. Jika guru melanggar kod etika, dikenakan tindakan ataupun hukuman yang sepatutnya bagi memberikan pengajaran. Sekian dan terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya berharap saya telah mengupas isu ini dengan baik dan memperlihatkan bagaimana dua isu berkenaan boleh diambil tindakan tata tertib.